Cumanya muskilnya apa ya awak mari hak ni sini. Hak ni cerita dalam semaya kau. Kalau di luar semaya apa kena mengena nak cerita dalam semaya? Imam Malik pun terima kalau hak luar nak baca bismillah dulu. Mana-mana surah sebelum baca bismillah, sebelum baca surah baca bismillahirrahmanirrahim. Dia pun kata memang sunnah boleh baca tu. Bukan dalam semaya sunnah, dia kata boleh kalau nak baca tak ada apa. Dia pun terima tu. Tapi apa kena mengena awak mari hak ni nak ceritanya hak dalam semaya, awak mari hak luar. Kalau kita kata maksud Nabi SAW dibaca luar, tapi sebelum pada tu menunjukkan dia baca dah dalam semaya dengan baca bismillah tu derah. Mana ada dalil yang terang? Ada kau ayat lagu tu? Saat ni hak turun tu dalam semaya, saya baca derah selalu dalam semaya. Ataupun turun sebelum semaya, saya baca dah dalam semaya tak derah. Bismillah lagu ni baca. Lepas pada tu dia ayat pula kepada Anas. Ataupun dalam semaya tu dia baca derah. Anas dengar ni dalam semaya, tapi tak pernah sabar. Sebab apa Nabi SAW kata kepada Anas, saat ni turun kepada saya satu surah, takkan duk tengah semaya. Kecek pula. Takkan duk tengah semaya. Mana selepas semaya? Tak mungkin tengah semaya. Jadi apa makna dia? Tapi kalau kita nak kira hak lebih sesuai dari segi wak masuk hadis ni dalam bab ni, maka lebih sesuai lah kalau tajuk tu mengikut nuskhah Mesir. Itu kata syarih. Sebab apa? Sebab dua hadis yang mula-mula itu menunjukkan tidak baca derah, dan hadis ini menunjukkan itsbatul jahr, yang menunjukkan ada baca derah tu di luar sembahyang. Di luar sembahyang kita tahu mana luar sembahyang. Moga dia kecek kan dengan Anas tak dalam sembahyang. Mungkin kita kata kita boleh bagi jalan untuk menyesuaikan hadis ini dengan bab, dengan tajuknya, iaitu dengan kita mengatakan begini. Kata dia, iaitu Rasulullah SAW bila dia berkata diturunkan kepada saya tadi satu surah, kemudian dia pun menghuraikan surah yang turun tu dengan katanya bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, maka boleh difaham daripadanya bahawa tasmiyah itu, yang dibaca bismillah itu adalah satu juzuk daripada surah. Bila terbukti ia adalah satu juzuk daripada surah, maka boleh kita buat dalil bahawa kalau baca surah tu derah, bismillah tu pun derah jugalah. Jauh sikit lah, agak jauh sikit. Kalau surah tu baca derah, dalam sembahyang baca derah lah, maka bismillah ni sebagai satu juzuk daripada surah, baca derah jugalah. Tapi dengan takwil lah agak jauh pergi tu. Dia kata boleh kita andaikan begitu, walaupun jauh, untuk kita menyesuaikan hadis ini dengan tajuk. Kalau kita nak tebal juga biar sesuai dengan tajuk ada ni, maka lagu tu lah. Tapi kok mana-mana pun lebih sesuainya dengan tajuk yang ada dalam nuskhah Mesir tu. Tajuk yang ada ni sini ni tidak sesuai dengan dua hadis mula-mula. Hak ni tak boleh sesuai, kecuali kalau kita kata Imam Abu Daud nak menyatakan dalil orang-orang yang mengatakan baca bismillah derah ni tidak kuat. Misalnya hak ni kalau nak kata baca derah dalam semaya jauh tu, hak ni jelas di luar semaya. Dalil-dalil hak lah setara ni lah boleh dibawakannya. Boleh katakan gitu tujuan Imam Abu Daud. Jadi maknanya bismillahirrahmanirrahim ni tidak kuat. Bila tidak kuat hak tidak baca bismillah tu lah. Hak tu dia nak ayat, pegang dengan hak tu. Pegang dengan hak tu. Gitu kira-kira aja maksud Abu Daud. Kalau tidak kita nak katakan tak lagi, tidak sesuai dengan tajuk. Masalah baru ni kita sebut dah. Satu masalahnya, adakah bismillah ni satu juzuk daripada Fatihah? Imam Syafi'i satu pendapat, dia kata memang satu juzuk daripada Fatihah. Bila dia satu juzuk daripada Fatihah, bila kita baca Fatihah, maka kita kena baca lah bismillah. Kalau baca Fatihah tu derah, bismillah kena derah, bukan dia satu juzuk. Dia kata lepas tu hak ni hadis ni terang kan. Demon ni kata Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman, mereka memulakan bacaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu lagu mana?
Imam Syafi'i jawab. Dia kata ni maksud alhamdulillahirabbil alamin ni surah Fatihah Ummul Quran. Itu maksud baca alhamdulillahirabbil alamin. Baca surah alhamdulillahirabbil alamin. Surah, pas dalam surah tu termasuklah bismillah, kata dia. Dia bagi ikut tu. Hak ni kata dia tak apa ni. Nabi SAW memulakan bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin, yakni dia memulakan bacaan dengan baca Fatihah. Gitu. Kata mak, orang lain pakak marah lah, tak setuju lah. Mana ni? Dia kata, adakah pula surah alhamdulillahirabbil alamin? Surah Fatihah tu mana ada? Banyak nama dia, tapi kan ada nama surah alhamdulillahirabbil alamin? Tak ada. Surah Fatihah ada lah. Ummul Quran ada lah sebut. Surah alhamdulillahirabbil alamin tak ada lagu tu. Dia kata agak jauh tu, kata dia tu. Tapi Imam Syafi'i dia takwil gitu. Dia takwil hak ni dengan baca Fatihah. Lepas tu dah bismillah tu sebahagian daripada Fatihah kena baca. Kalau hak lain baca derah, dia pun kena baca derah lah juga. Gitu. Dia buat ikut. Orang lain kata tak saya jauh tu. Pergi jauh lagu tu. Tak terai tu. Tak terai. Jadi mereka mengatakan, Imam Malik kata tidak satu juzuk daripada Fatihah. Tidak. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad berkata tidak satu juzuk daripada Fatihah. Walaupun ada satu pendapat daripada Imam Ahmad mengatakan satu juzuk, serupa dengan Syafi'i juga. Tapi hak masyhur daripada dia tidak. Bukan satu juzuk daripada Fatihah. Lepas tu baca tu. Sebab demo tu terima juga baca. Baca tu sebab dia berdasarkan hadis-hadis lain, nak melera hadis lain. Tapi baca kohar, kata dia, supaya berbeza. Ini bukan termasuk dalam Fatihah. Kalau dia tu termasuk dalam Fatihah, apa baca koharnya? Lepas tu baca ke dia? Baca itu untuk berkat. Sebagaimana yang diajarkan di dalam Quran, semua surah-surah itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Fatihah pun satu surah juga mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana surah-surah yang lain, kita tidak menganggap Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai satu juzuk daripada surah itu. Maka begitulah juga dalam Fatihah ni, Bismillahirrahmanirrahim bukan satu juzuk daripada Fatihah itu. Tapi kita baca kohar. Itulah hak munasabahnya, kata dia. Imam Malik kata dah, dan dia tidak sebahagian daripada Fatihah. Dan Nabi SAW mulakan baca dengan alhamdulillahirabbil alamin. Apa kita nak baca dengan bismillah pula? Kalau luar nak baca Quran ni dah ada tulis dalam Quran bismillahirrahmanirrahim, tak apalah kita nak baca tu. Tapi dalam sembahyang kita kena ikut ni hadis ni. Kalau kita nak baca saja-saja, tengok, bolehlah baca bismillahirrahmanirrahim, boleh, tak salah. Nak baca luar ni, surah lain kau nak baca, boleh. Tetapi dengan kita menganggap dia di satu juzuk daripada Fatihah, tak boleh. Dia kata lagu tu. Tapi berkenaan dengan Fatihah tu, begitulah Imam Syafi'i terima sebagai satu juzuk. Lepas tu surah-surah lain, orang lain lagi lah tak terima. Imam Syafi'i ada juga pendapat dia, masyhur pendapat dia tu, iaitu dia kata satu juzuk daripada tiap-tiap surah. Orang lain kata dah. Baru ni kita sudah baca dah bincang dah tu. Orang lain kata semua sepakat kan surah Al-Kautsar itu 3 ayat. Kalau kita kata Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam itu, jadi kita kena bilang 4 ayat lah. Bukalah Quran mana-mana, ada ke dia tulis Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama? Tak ada lagu tu. Tak ada lagu tu. Bahkan kosong saja, dalam bulat tu kosong. Inna a'tainakal kautsar, satu. Baru satu. 3. Kalau kita terima hak ni dia jadi 4 lah pula. Surah Ikhlas jadi 5 ayat lah pula. Faham orang tak kata lagu tu? Orang tak setuju. Tapi Imam Syafi'i dia kata satu juzuk daripada tiap-tiap surah. Tapi ada juga pendapat dia yang lain, dia mengatakan berkenaan dengan surah-surah lain tidak satu juzuk daripada surah. Mana ada 2 pendapat Syafi'i. Tapi orang lain memang kata tak. Imam Malik dia kata ke dia, baca tu ada dalam Quran, kita terima ada dalam Quran itu. Lepas tu dia sebahagian daripada Quran kau. Ni sebelum inna a'tainakal kautsar, sebelum qul huwallahu, bismillahirrahmanirrahim, sebahagian daripada Quran kau tidak? Imam Malik kata tak.